Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid semua. Bertemu lagi dalam Cikgu Zul dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 1. Pembelajaran kita hari ini dalam tema 6 Sains, Teknologi dan Inovasi. Unit 18 Hebatnya Inovasi. Tajuk pembelajaran kita hari ini ialah Perangkap Nyamuk untuk memahami tentang ayat tunggal dan menguasai kemahiran menulis. Murid-murid, objektif pembelajaran kita ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat yang pertama mengenal pasti subjek dan predikat dalam ayat tunggal. Yang kedua, membina sekurang-kurangnya 3 ayat tunggal dengan betul. Okey, baik murid-murid, apakah yang dikatakan ayat tunggal? Ya, ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Nanti cikgu akan terangkan apa dia subjek dan apa dia predikat. Ayat tunggal juga tidak mempunyai kata hubung di dalam ayat. Cikgu yakin murid-murid telah mengetahui apa dia kata hubung kerana kita telah mempelajari pada topik yang sebelum ini. Contoh kata hubung seperti dan, atau, tetapi. Itu ialah contoh-contoh kata hubung. Di dalam ayat tunggal tiada mempunyai kata hubung. Okey, murid-murid, mari cikgu terangkan apa yang dikatakan subjek dan predikat. Subjek ialah benda atau perkara yang ingin diterangkan, iaitu pelaku dalam sesebuah ayat. Itu ialah subjek. Predikat pula adalah cerita yang menerangkan tentang subjek. Mari cikgu tunjukkan contohnya. Ini contoh ayat berdasarkan gambar yang murid-murid lihat di bawah ini. Ali membaca buku cerita. Ali merupakan subjek atau pelaku di dalam ayat ini. Dan membaca buku cerita merupakan predikat, iaitu cerita yang menerangkan tentang subjek ataupun yang menerangkan tentang perbuatan Ali. Jadi ayat tunggalnya ialah Ali membaca buku cerita. Murid-murid faham tak setakat ini perbezaan antara subjek dan predikat di dalam sesebuah ayat. Okey murid-murid, untuk memahami dengan lebih jelas, mari kita rujuk buku teks muka surat 113 dan selepas itu murid-murid akan membuat aktiviti dalam buku aktiviti jilid 2 muka surat 41. Okey murid-murid, ini adalah teks ataupun tajuk yang kita akan pelajari untuk memahami ayat tunggal, iaitu yang bertajuk perangkap nyamuk. Okey murid-murid, tugas kita ialah memahami ayat tunggal berdasarkan teks ini. Ini cikgu tunjukkan contoh subjek dan predikat berdasarkan ayat dalam buku teks muka surat 113. Okey murid-murid, mari kita baca satu persatu ayat perangkap nyamuk. Yang pertama murid-murid, nyamuk sangat banyak. Kalau murid-murid lihat ayat tunggal ini, subjeknya ialah nyamuk. Sangat banyak ialah predikat, iaitu perkara atau cerita yang menerangkan tentang subjek. Okey murid-murid, mari kita lihat pada ayat yang kedua. Ayah hendak membuat perangkap nyamuk. Ayah merupakan subjek dalam ayat itu. Ayah ialah subjek atau pelaku pada ayat tunggal tersebut. Hendak membuat perangkap nyamuk merupakan predikat, iaitu cerita yang menerangkan tentang ayah. Okey murid-murid, seterusnya lihat ataupun baca bersama-sama cikgu ayat yang ketiga ataupun ayat tunggal yang ketiga. Ayah memotong botol plastik. Ayah memotong botol plastik. Ayah merupakan subjek, memotong botol plastik merupakan predikat, iaitu cerita yang menerangkan tentang perbuatan ayah. Okey, ayat keempat murid-murid, ayah memasukkan gula merah. Ayah merupakan subjek, memasukkan gula merah merupakan predikat, iaitu cerita yang menerangkan tentang subjek. Okey, ayat yang seterusnya ialah ayah menuang air panas. Ayah ialah
Subjek menuang air panas ialah predikatnya yang menerangkan tentang subjek. Seterusnya, ayat yang berikutnya ialah ayah mengacau bahan-bahan itu. Ayah merupakan subjek atau pelaku dalam ayat ini. Perbuatannya ataupun ceritanya iaitu predikatnya mengacau bahan-bahan itu. Jadi ini merupakan contoh ayat tunggal. Dan seterusnya murid-murid. Ayah menuang bancuhan itu ke dalam botol. Ayah merupakan subjek atau pelaku. Menuang bancuhan itu ke dalam botol ialah predikat yang menceritakan tentang pelaku ataupun subjek ini. Okey murid-murid. Mari kita baca ayat yang seterusnya iaitu ayat yang ke-8. Ayah mencampurkan ragi. Ayah merupakan subjek. Mencampurkan ragi merupakan predikat iaitu cerita tentang subjek tersebut. Okey murid-murid, mari kita lihat ataupun baca bersama-sama cikgu ayat tunggal yang terakhir. Nyamuk akan tertarik dengan bahan campuran ini. Nyamuk merupakan subjek dan akan tertarik dengan bahan campuran ini merupakan predikat yang menerangkan tentang subjek tersebut. Murid-murid, ini ialah contoh ayat tunggal yang menceritakan tentang perangkat nyamuk. Mari kita lihat cara menyediakan perangkap nyamuk satu persatu tadi. Yang pertama, ayah memotong botol plastik. Kemudian ayah memasukkan gula merah, air panas dan mengacau bahan-bahan tersebut ke dalam botol tersebut. Kemudian ayah menuangkan bahan-bahan yang telah dicampurkan ke dalam botol. Dan ayah mencampurkan ragi. Seterusnya, ayah menutup botol tersebut dengan bahagian atas botol. Seterusnya, nyamuk akan tertarik dengan bahan tersebut. Perangkat nyamuk inovasi ini berguna kepada kita. Sekarang kita dapat tidur dengan nyenyaknya. Murid-murid, cikgu harap murid-murid faham tentang penyerahan cikgu berkaitan dengan ayat tunggal. Baiklah murid-murid, mari kita buat aktiviti penggayaan dalam buku aktiviti jilid 2 muka surat 41 untuk memahami dengan lebih jelas tentang ayat tunggal. Okey murid-murid, ini adalah latihan dalam buku aktiviti jilid 2 muka surat 41. Okey, arahan yang perlu murid-murid baca ialah bina ayat tunggal berdasarkan gambar dan frasa yang diberikan. Telah diberikan contoh yang pertama. Murid-murid boleh lihat gambar yang pertama menunjukkan banyak kasut ataupun selipar yang bersepar di hadapan pintu rumah. Kemudian telah diberikan frasa. Jadi contoh ayat tunggal yang diberikan ada banyak kasut di rumah Kalang. Seterusnya pada gambar yang kedua, ayah telah mendapat idea untuk menghasilkan ataupun membuat rak kasut inovasi. Murid-murid boleh melihat pada gambar dan telah diberikan frasa di sini. Jadi, ayat tunggal yang boleh kita bina berdasarkan gambar dan frasa ialah, mari baca bersama-sama cikgu murid-murid. Ini contoh ayatnya. Ayah mendapat satu idea. Ayah merupakan subjek, mendapat satu idea merupakan predikat pada ayat tunggal ini. Murid-murid, kita pergi kepada gambar yang ketiga. Nampak tak perbuatan ayah? Ayah sedang memotong batang paip untuk dijadikan rak kasut. Jadi, frasa yang diberikan memotong batang paip. Jadi, contoh ayat tunggal yang kita boleh bina berdasarkan gambar dan frasa ialah di dalam gambar ini menunjukkan ayah. Jadi, ayah merupakan subjeknya. Jadi, mari kita lihat contoh ayatnya. Ayah memotong batang paip. Ayah merupakan subjek, memotong batang paip adalah predikatnya. Jadi, satu subjek dan satu predikat, iaitu menunjukkan ayat tunggal. Okey murid-murid, seterusnya pada gambar yang keempat, rak kasut ini telah siap.
membuat rak kasut frasa yang diberikan. Jadi contoh ayat yang boleh murid-murid bina ialah ayah membuat rak kasut istimewa. Yang menggunakan batang paip tadi. Ayah merupakan subjek, membuat rak kasut istimewa merupakan predikatnya. Satu subjek dan satu predikat. Ini menunjukkan ayat tunggal. Yang seterusnya murid-murid, selepas rak kasut ini siap, kamu boleh lihat Kalang telah menyimpan kasutnya di dalam rak kasut tersebut. Jadi frasa yang diberikan menyimpan kasut. Jadi ayat tunggal yang murid-murid bina ialah siapakah pelaku di dalam gambar ini murid-murid? Ya, betul, Kalang yang menyimpan kasut di dalam rak kasut itu. Jadi ayat tunggal yang boleh dibina berdasarkan gambar dan frasa ialah Kalang menyimpan kasut di dalam rak kasut. Kalang merupakan subjek atau pelaku. Menyimpan kasut di dalam rak kasut adalah predikatnya. Jadi ayat ini juga ialah ayat tunggal kerana mempunyai satu subjek dan satu predikat. Okey murid-murid. Kita lihat pada gambar yang terakhir yang ke-6. Rak kasut cantik. Rak kasut ini dapat kita lihat kasut-kasut tersusun dengan elok di dalam rak kasut. Jadi tentulah ahli keluarga di rumah ini gembira apabila mempunyai rak kasut yang cantik ini. Jadi ayat tunggal yang sesuai dibina ialah Kalang gembira kerana ada rak kasut cantik di rumahnya. Kalang merupakan subjek pelaku pada gambar ini ataupun pada ayat ini. Gembira kerana ada rak kasut cantik di rumahnya merupakan predikat. Jadi satu subjek, satu predikat menunjukkan ayat tunggal. Dalam ayat tunggal, ingat murid-murid, tiada kata hubung pada ayat tunggal. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid faham pembelajaran hari ini. Itu saja tentang ayat tunggal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.